Ratu Air Mata. Siapa tu? Kak Asiah lah. Siapa yang bagi tu? Cikgu Mazlan. Jadi cikgu, orang nampak macam senang, tapi sebenarnya hanya Allah yang tahu. Jadi betulkan niat, buat kerana Allah, insya-Allah semuanya dipermudahkan. Itulah ucapan seorang ibu, juga seorang rakan sekerja, juga seorang pendidik yang hebat, iaitu Kak Asiah. Sangat saya kagumi sifat-sifatnya seperti itu. Okey, Kak Asiah ini bagi pandangan saya mempunyai sifat keibuan, sifat yang tenang. Apabila kita lihat wajahnya, kita rasa sejuk hati. Kalau dah macam tu, maksudnya kalau kita nak minta pendapat ke, kita nak cari pandangan ke, kita lebih prefer lah untuk jumpa dengan Kak Asiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada isteri saya yang tersayang, Puan Asiah binti Ahmad. Alhamdulillah setelah lebih kurang 26 tahun berkhidmat sebagai guru dalam profesi keguruan, jadi telah tiba masanya untuk beliau bersara. Dan selepas ini mungkin jadi perancangan dia tersendiri lah untuk mengisi kekosongan masa dia selepas bersara ini. Dari segi sifat, Puan Asiah ni dia adalah seorang yang tegas dan sentiasa mengambil berat hal-hal keluarga. Saya sebagai suami amat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dianugerahkan seorang isteri yang amat penyayang dan begitu mengambil berat tentang keluarga. Seterusnya, untuk bersara ni maksudnya dalam hidup manusia adalah menjadi lumrah, bertemu dan berpisah itu menjadi lumrah kehidupan. Jadi sekarang ni telah tiba masanya untuk beliau bersara atas sebab-sebab yang tertentu lah. Okay. Jadi walau bagaimanapun, selagi saya berada di sini, saya bekerja di UTP, Puan Asiah juga akan sentiasa berada di daerah Terengganu ini. Jadi sesiapa yang nak berjumpa ke, ada apa-apa perancangan ke, tak ada masalah lah untuk menghubungi beliau. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi nama Asiah binti Ahmad oleh kedua orang tua saya, Ahmad bin Baba dan Rokiah binti Abdullah. Daripada mereka lah saya wujud dekat muka bumi ini. Kerana mereka jugalah maka saya ada di sini. Ya. Saya dilahirkan pada tanggal 27 Mac 1970 di Kampung Hilir, Kuala Sungai Baru, anak Jatim Melaka, merantau ke negeri Perak. Ya, saya amat berbangga dan amat rasa berbesar hati kerana dapat berkhidmat di dua buah negeri, iaitu Melaka dan Perak. Yang mana mak bapak saya ni menjaga saya seperti minyak yang penuh. Walaupun kehidupan kami tidak semewah, iaitu saya ni anak nelayan. Mak saya adalah suri rumah sepenuh masa, tapi dia membuat kerja menanam tikar dan kerja-kerja yang sampingan lagi lah. Kalau hidup anak nelayan ni sentiasa bersama berusaha untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ayah dan ibu saya. Kalau dia ke laut tu, kami adik-beradik yang akan menolong, menangkap ketang, menangkap ikan, mengangkat perahu, mengangkat jaring. Ya, itulah rezeki sebagai anak nelayan. Dengan rezeki anak nelayan inilah menyebabkan mungkin saya pintar dengan hasil laut, dapat sumber protein yang segar. Ya, itu menyebabkan jugalah Allah bagikan saya kecergasan di situ, keberkatan daripada usaha ayah saya. Kesusahan tidak melemahkan saya untuk memajukan diri saya dan keluarga saya. Kesusahan, kegetiran keluarga saya
Saya jadikan dia sebagai cabaran untuk saya bangun dan terus bangun untuk menaikkan taraf hidup keluarga saya. Dan ayah saya pernah berbangga dengan saya apabila nama dia tercatat bersama dengan nama saya dan nama dia di ijazah. Dengan penuh bangganya dia melahirkan rasa kebanggaannya, ya, sebagai seorang ayah dengan kejayaan anaknya. Itulah pengalaman mak bapa saya. Okay, manakala dalam pendidikan pula, saya di sekolah rendah, di sekolah kebangsaan Kampung Tengah, berjalan kaki sejauh lebih kurang 5 km untuk ke sekolah setiap hari bersama dengan rakan-rakan, pergi dan balik. Di situlah pendidikan awal, kemudian pergi ke sekolah menengah. Dalam lebih kurang 10 km terpaksa mengayuh basikal. Pergi dan balik, ada kalanya ditimpa hujan, terik, mentari, dan ada kalanya rantai basikal putus, terpaksa diusung, disorong, dituntun basikal balik untuk sampai ke destinasi. Itulah kesusahan yang amat mengajar saya erti kehidupan dan kegetiran yang mengajar saya untuk memburu kejayaan supaya saya dapat mengubah masa depan saya dan keluarga saya. Tak sampai di situ, rezeki Allah masih beri kat saya. Saya terpilih untuk memasuki aliran sains. Selepas 3 tahun di sekolah menengah kebangsaan Rahmat, saya dipindahkan ke sekolah menengah Ghaffar Baba kerana terpilih sebagai pelajar dalam aliran sains. Di sana 2 tahun, Tingkatan 4 dan Tingkatan 5, setiap hari naik bas sebelum matahari terbit dan pulang ke rumah, matahari sudah terbenam. Sebab perjalanan jauh, terpaksa tunggu turn bas. Kemudian, lepas SPM berjaya pula memasuki ke tingkatan 6 di sekolah yang sama selama 2 tahun. Untuk tempoh itu saya masuk ke asrama, ditempatkan di asrama sebab tak sanggup lagi nak berulang pagi ke malam. Saya beritahu ibu dan ayah untuk saya menetap di asrama. Maka dalam tempoh setahun saya duduk di asrama sewaktu tingkatan 6 atas. Okay, akhirnya saya mendapat keputusan yang boleh membanggakan keluarga saya. Seterusnya, dalam tempoh menunggu keputusan STP, saya dapat peluang bekerja di kilang. Saya mohon kilang Juli membuat diskon. Saya mengambil shift malam. Dalam tempoh itulah saya bekerja malam, siang saya tidur, petang kerang baru bersiap-siap untuk keluarga, malam bergerak sampai pagi barulah jejak ke rumah. Dengan pendapatan yang tak seberapa itu, dalam tempoh beberapa minggu saya bekerja, saya diarahkan oleh abang saya untuk ayah saya untuk mohon guru sandaran. Pergi interview di GPN Melaka, abang saya yang bawa. Di sana interview, dalam interview tu dah beberapa soalan dia jawab dan tukang penemu duga itu bertanya, boleh tak mengajar besok? Saya terima tawarannya. Besoknya saya terus mengajar. Terpaksa saya berhenti kerja di kilang Juli dan saya telah ditempatkan di sekolah SK Kem Gerahas, Sungai Udang. Lebih kurang perjalanannya lebih kurang dalam 15 km. Ayah saya terpaksa hantar setiap pagi melalui perjalanan yang jauh, melalui hutan simpan. Bila hujan lebat, terpaksalah kami berteduh. Mengajar di sekolah rendah, anak-anak tentera, di situlah pengalaman saya mengajar. Bertemu menjadi seorang pendidik. Bagaimana nak mendidik? Pertama sekali diletakkan saya di tahun 1. Rasa nak menangis pun juga ada. Yang mana pelajar tingkatan 1, kalau tak ada pengalaman, tingkatan 1, darjah 1, tahun 1,
tak ada pengalaman dan kemahiran, mahu menangis dalam kelas. Ya. Guru besar perasan, maka saya dipindahkan mengajar ke tahun 6. Di situlah sehingga saya 3 bulan mengajar di sana. Dalam tempoh 3 bulan habis, tempoh perkhidmatan 3 bulan tamat, saya menunggu keputusan STP dan saya dapat keputusan yang cemerlang. Gaji masa tu tak dapat lagi. Sampai raya pun saya mengharap duit gaji itu dapat digunakan untuk raya, tapi masih tak dapat lagi. Rupanya Allah Maha Kuasa. Sebenarnya duit itu saya dapat gunakan untuk saya menjejakkan kaki ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan duit itulah, kalau saya pada ketika itu tidak, orang kata mungkinlah rezeki, nak harap apa, mungkin bapa saya masa itu pendapatannya tidak seberapa sebagai nelayan kecil, bolehlah masing-masing bayangkan macam mana. Ya. Okay, daripada situlah saya mula melangkah ke Menara Gading dalam ramai-ramai adik-beradik saya. Sayalah yang dapat berjaya atas sokongan ahli keluarga dan ibu bapa saya. Ini adalah usaha kakak saya yang telah mengambilkan borang, dia yang berusaha. Tanpa usaha dia, kemungkinan saya tidak jejak ke Menara Gading. Di situlah saya mula menampak. Ya, 4 tahun saya belajar di sana, banyak pengalaman, banyak dugaan, banyak berit getirnya. Dengan bantuan saya dapat pinjaman JPA, syukur Alhamdulillah. Itu yang dapat membantu saya meneruskan pengajian. Habis pengajian di UKM, saya mohon diploma pendidikan, tapi saya tidak diterima. Setahun saya tak ada apa-apa, tapi saya mohon menjadi guru sandaran. Ya, dalam guru sandaran, guru ganti, banyak subjek saya mengajar, matematik, sains. Cuma yang saya tak mengajar agama. Subjek agama yang saya tak ajar, subjek lain hampir keseluruhan saya dah mengajar. Okay, akhirnya saya diterima memasuki diploma pendidikan apabila saya memohon. So, waktu saya pergi interview, saya tengah mengandungkan anak yang pertama. Pergi interview di Raja Melewah. Dan waktu melanjutkan pelajaran ke MPPM, saya baru habis lepas pantang. Terpaksa mendaki kelas tingkat 4. Di situlah saya meneruskan tiap hari. Itulah efek saya daripada pada awal mengandung sampai sekarang. Kesihatan saya terganggu punca daripada tiap-tiap hari panjat tingkat 4. Okay, kesihatan saya dah mula. Okay. Awal tak terasa, dia usia ini baru terasa. Okay. Kemudian saya telah ditempatkan di sekolah menengah Kebangsaan Rahmat. Itu pun bukan mudah. Suami saya usahakan berbagai cara digunakan, berbagai usaha, berbagai orang dijumpa supaya saya dapat di tempat kelahiran saya. Ya, saya meneruskan perkhidmatan sebagai seorang pendidik yang bertauliah dengan adanya diploma pendidikan. Ya. Selama daripada tahun 1996. Okay, bermula daripada situlah karier secara sah, orang kata, dilantik sebagai pendidik. Di situlah saya bermula. Alhamdulillah, Allah telah pertemukan saya dengan insan yang paling bermakna pada diri saya. Anugerah yang paling terindah apabila Allah anugerahkan saya seorang insan bernama Hamzah bin Sakidin, yang mana kami bertemu sewaktu belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Walaupun pada sekolah menengah dulu kami satu sekolah, sebenarnya kami tidak pernah bersua. Okey, dia adalah seorang insan yang merupakan pelengkap bagi saya. Rasa saya tanpa dia, sengitlah saya, kuranglah saya, tak kuatlah saya. Dia adalah sumber syurga saya. Dia adalah pintu syurga saya. Tanpa dia, tak tahu saya nak buat apa. Dia banyak
dan dialah saya mengharap dapat membimbing saya pergi ke syurga. Kalau boleh, kita pergi syurga sama-sama. Sesungguhnya tiada yang sempurna. Terima kasih untuk semua. Takkan ku lupa. Sabar menanti, ku kan kembali. Aku berjanji bertahan walau apa, tak kira apa saja. Bertahan walau apa, bersama selamanya. Terima kasih, terima kasih untuk semua. Okay, pesan saya untuk semua yang saya kenali dan saya sayangi, you are my family. Hidup ini janganlah stres. Tak kiralah kita miskin atau kaya, sakit atau sihat, jangan stres. Sebab semua itu ujian untuk kita. Takkan Tuhan nak susahkan kita kalau Dia tahu kita tak boleh tempuh ujian. Buat apa yang Tuhan dan Nabi suruh, tinggalkan yang dilarang. Last not least, follow the flow. You will get the right flow if you follow the right path. Kamu adalah insan atau sahabat yang terbaik pernah saya miliki.